Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih lagi dalam bab berkaitan kelebihan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Kita baca dalam buku ni, kita masuk muka surat yang ke-32. Dalam buku yang ada, kita masuk dalam muka surat yang ke-32. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan baca hadis, bukan muka surat 32, 31. Hadis yang bawah sekali. Antara kelebihan kita menuntut ilmu ialah dimudahkan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab syurga ni dia merupakan kejayaan sebenar kita lah. Bila kita semua orang ada definisi kejayaan kita. Ada orang dia rasa dia berjaya kalau dia dapat pangkat, jadi kaya, dapat masuk universiti, rumah yang besar dan semisalnya, tak ada masalah tu. Tapi kejayaan yang sebenar untuk kita semua ialah mendapat nikmat yang abadi, yang kekal selama-lamanya, iaitu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Sesiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya untuk menuju ke syurga disebabkan perbuatan dia menuntut ilmu tadi. Jadi antara kelebihan kita menuntut ilmu ialah dimudahkan jalan kita ke syurga. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau menyatakan bahawa dalam hadis ni sebut menempuh satu perjalanan, man salaka tariqan. Kalau kita terjemahkan secara literalnya, maksudnya sesiapa yang menempuh perjalanan lah, dia pergi ke satu tempat. Jadi kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ia bermaksud menempuh perjalanan ni boleh difahami secara maksud hakiki, maksudnya maksud literal dia, iaitu kita berjalan atau pergi ke majlis ilmu. Kalau dulu orang pergi berjalan lah, mungkin kita naik basikal ke, naik kereta ke, maksudnya kita pergi. Perbuatan kita pergi ke tempat menuntut ilmu itu termasuk dalam menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi mungkin timbul persoalan pula, macam mana kalau kita mungkin tak berjalan pergi menuntut ilmu, sebab kita mungkin hadiri kelas online kat rumah kita kan. Sebab macam sejak zaman PKP ni banyaklah kelas-kelas agama yang dianjurkan melalui medium Zoom lah, Google Meeting dan semisalnya. Jadi kita tak pergi mana-mana. Kita duduk kat dalam bilik kita je. Duduk dalam bilik kita, depan laptop, depan handphone. Jadi adakah termasuk dalam fadilat ini? Maka jawapannya termasuk. Kata Ibn Rajab Hambali, yang pertama menempuh perjalanan tu maksud literal tadi, hakiki. Yang kedua maksud maknawi. Maknawi ni maksudnya dia bukanlah terhad kepada maksud literal tadi. Termasuk jugalah apa-apa sahaja perbuatan yang kita lakukan yang membawa kepada untuk menuntut ilmu pun termasuk dalam kita menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Termasuk dalamnya kita menghafal, kita belajar, kita membaca, kita berbincang. Itu semua termasuk dalam perbuatan menuntut ilmu, yang mana menempuh perjalanan menuntut ilmu yang mana akan dimudahkan jalan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada zaman kini sebenarnya hakikatnya tidak ada alasan lah untuk kita menyatakan kita tak sempat nak pergi mengaji kelas agama sebenarnya. Kalau rumah kita mungkin jauh daripada surau, masjid, madrasah dan semisalnya, banyak kuliah-kuliah sama ada yang dianjurkan secara live kat Zoom, Google Meeting. Kadang-kadang bagus kelas dia. Dia berkitab, bersilibus. Kadang-kadang kalau kuliah-kuliah kat masjid surau ni, dia kuliah umum. Macam Alhamdulillah kita guna kitab Riyadhus Salihin. Tapi kadang-kadang kebanyakan kuliah yang kat masjid surau, dia umum. Ceramah umum lah, ikut penceramah lah nak bagi topik apa. Kau datang musim Maulidur Rasul, cakap pasal Maulidur Rasul. Kau datang musim bulan kemerdekaan, cakap pasal kemerdekaan. Baguslah, tapi dia kuranglah untuk membantu kita untuk menguatkan tahap keilmuan kita dalam beragama. Dia kalau tak nak kita nak mengaji ni, kena ada bersilibus lah, berkitab. Jadi kadang-kadang kita lihat sekarang, Alhamdulillah ramai dah ustaz-ustaz kita, guru-guru, alim ulama yang buat kuliah secara online, berkitab. Jadi mudah untuk orang hadir. Sebab kalau kat surau, mungkin dia mengajar dekat Kelantan sana, kita yang duduk dekat Selangor ni pun boleh dengar kuliah dia. Mungkin dia ajar Sahih Bukhari, ustaz tu mungkin dekat Johor, kita yang kat Perlis pun boleh dengar. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tak ada alasan lah untuk kita tidak menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan kita ke syurga. Sebab apa? Sebab nak masuk ke syurga, syaratnya kita hendaklah memenuhi syarat-syarat dia, antaranya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga kita kena beramal. Memang kita masuk syurga sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata amalan kita. Tetapi bukan bermaksud tidak ada peranan amalan dalam untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak ada ilmu, kita tidak tahu apa itu perkara yang wajib kita lakukan. Misal paling mudah, kita cakap tentang tauhid, tentang akidah kita. Bila kita tak belajar, kita tak tahu apakah itu tauhid, apakah itu syirik. Kita tak tahu apa dia perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Kadang-kadang kita tercakap, terbuat benda-benda yang merosakkan tauhid kita tanpa kita sedari. Ramai orang kadang-kadang dia terjebak dengan syirik, dia jumpa bomoh, dia pakai tangkal, dia percayalah ramalan-ramalan itu dan ini semuanya kerana kekurangan ilmu dia. Dia tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab dia tak belajar. Adakah dia tak mampu belajar? Mampu. Banyak medium untuk belajar, sama ada belajar berdepan secara talaki, membaca dan semisalnya. Jadi bila kita tak tahu, maka banyaklah salah kita. Macam yang kita sebut, Umar bin Abdul Aziz pernah sebut bulan lepas kita sebut, dia kata, sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka apa yang dirosakkan, kerosakan yang akan dia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang ditimbulkan. Kita nak melakukan satu amal kebaikan misalnya, tapi kita tak ada ilmu. Kita solat tapi kita tak ada ilmu. Kita tak tahu apa itu rukun, kita tak tahu apa itu syarat, kita tak tahu apa dia sunat. Kita main buat je. Kita tak tahu apa dia pembatal-pembatal ibadah kita. Maka boleh jadi kita buat perkara-perkara yang membatalkan solat kita tanpa kita sedari. Dan kita tak sedar tu sebab kita jahil. Dan sebab apa kita tak jahil? Kalau kita dah usaha belajar, cuma ialah belajar ni ada proses dia. Mungkin ada benda-benda yang kita tak belajar lagi. Itu tak apa. Tapi yang menjadi masalah, kalau kita tak tahu, kita tak ada ilmu tentang perkara tersebut, sebab kita memang tak pergi belajar. Tak usaha pun nak belajar. Kita rasa cukup dengan apa yang kita belajar dari zaman sekolah dulu. Itu pun kita ikut-ikut. Kita pun bukannya pergi buka balik buku Fardu Ain waktu kafar zaman sekolah dulu. Kita tak buka. Kita hanya buat je. Jadi perkara-perkara tersebut, kejahilan kita tu boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh terjebak dalam perkara-perkara yang haram, boleh menyebabkan amalan kita terbatal dan semisalnya. Jadi itulah kepentingan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tu fardu ain.
Ilmu yang fardu ain ni maksudnya ilmu yang wajib kita semua ketahui tentang akidah, tentang ibadah. Bukanlah kena tahu detail, kena hafal dalil dan semisalnya, tapi yang fardu ain ni maksudnya ilmu yang dapatlah kita beramal menunaikan perkara-perkara yang menjadi kewajipan kita sebagai seorang muslim. Bukanlah maksud kita kena tahu secara terperinci semua perkara, bukan macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan manusia kecuali dengan benda yang mereka mampu. Kita lihat hadis yang seterusnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan memperolehi pahala seperti pahala yang diperolehi oleh orang yang mengikutnya. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangkan pahala orang-orang tersebut tadi, walaupun sedikit, tak kurangkan sedikit pun. Mudah saja kita ajak orang buat benda baik, kita ajak orang buat benda baik dan dia ikut apa yang kita lakukan, kita dapat pahala. Tapi hadis ni tak berhenti macam tu je. Cuma dalam bab ni dia bawa sebahagian je. Saya bacakan penuh. Lepas tu Nabi SAW sebut, wa man da'a ila dalalatin, sesiapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan memperolehi dosa mislu asami man tabi'ahu, semisal dosa-dosa orang yang mengikut dia. La yanqusu zalika min athamihim syai'a, dan tidaklah dia mengurangkan dosa orang-orang itu tadi walaupun sedikit. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi mungkin timbul persoalan sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah seseorang itu dia akan menanggung dosa orang lain. Tapi hadis ni sebut kita seolah-olah kita tanggung dosa orang lain, orang yang ikut kejahatan kita tu. Sebenarnya isu menanggung dosa tak ada dalam isu ni. Tanggung dosa ni maksudnya macam orang tu buat dosa, kita yang ambil dosa dia, dan dia tak ada dosa dah. Dalam kes ni bukan macam tu. Orang tu dosa dia tetap ada, cuma kita pun dapat dosa yang sama macam yang dia buat. Jadi kita bukan tanggung dosa dia. Ada orang kadang-kadang dia buat benda jahat, dia kata, aku buat benda jahat ni, engkau yang ajak, engkau tanggung dosa aku. Tak, kita buat benda jahat, kita tanggung dosa kita. Orang yang ajak tu dia pun dapat dosa sebab ajak kita. Bukan maksud dia je yang berdosa. Sebab dalam Islam tidak ada kita menanggung dosa orang lain, tidak ada. Sebab itu ada beberapa kesilapan lah dalam masyarakat kita. Kadang-kadang yang kita faham, ibu bapa tanggung dosa anak selagi anak belum baligh. Suami tanggung dosa isteri. Tak ada dalam Islam, tidak ada istilah menanggung dosa. Sebaliknya, seorang ayah, seorang ibu, dia akan berdosa bila dia tak didik anak dia. Contoh, anak dia belum baligh 7 tahun. Nabi SAW suruh apa? Suruhlah anak kamu mendirikan solat ketika dia berumur 7 tahun. Dan waktu mereka dah umur 10 tahun, kalau mereka enggan solat, boleh pukul. Mereka tu bukan mukallaf. Anak-anak kita tu bukan mukallaf. Mereka tak solat, mereka tak dosa. Jadi kalau mereka tak solat, kita tak dosa. Tapi kita berdosa kalau kita tak suruh mereka solat. Jelas tak kat situ? Contoh, kita suruh anak kita solat tapi dia tak solat. Kita tanya dia, dah solat ke belum? Dia kata, dah. Rupanya dalam bilik dia tak solat pun. Kita tak berdosa. Dan dia pun, dia belum baligh, dia tak berdosa. Sebab tu rahmat Allah mendahului kemurkaannya.
sabaqat rahmati ghadabi, kata Allah, rahmatku mendahului kemurkaanku. Tapi anak kita, dia belum baligh lagi, dia belum mukallaf. Sebab mukallaf ni syarat dia kena berakal, baligh dan dalam keadaan sedar, ingat, bukan dalam keadaan lupa. Jadi anak kita belum baligh, dia memang tak berdosa. Dan kita, kalau kita dah didik mereka, suruh mereka, kita tak berdosa lah walaupun mereka tak solat dan semisalnya. Jadi kita kena perbetulkan. Sama juga seorang suami, tanggungjawab dia, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu arahan untuk kita didik anak kita, orang-orang di bawah tanggungjawab kita, pasangan kita. Misalnya kalau ada seorang suami, dia dah didik elok dah isteri dia, tegur, nasihat, bawa pergi kelas agama, tapi isteri dia tak tutup aurat. Orang kata, kau ni tutuplah aurat, kesian suami kau, tanggung dosa kau. Tak betul konsep tu. Suami tu tak menanggung dosa isteri membuka aurat tu. Suami akan berdosa kalau dia tak tegur atau didik isteri dia. Isteri tu dia tanggung dosa sendiri. Jadi tidak ada istilah menanggung dosa. Tidak ada istilah menanggung dosa. Yang ada dalam bab menanggung dosa yang kelihatan seperti menanggung dosa ini ialah apabila seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain. Kita buat kezaliman ke orang, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bagi tahu apa yang akan berlaku kalau kita buat kezaliman ke orang lain. Kita mengumpat dia ke, kita pukul dia ke. Bila kita buat kezaliman, orang yang dizalimi ini, dia punya dosa akan transfer kat kita. Itu ada. Tapi mungkin nanti lepas ni saya huraikan. Macam bercanggah kan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Lepas tu, kalau dah habis dosa dia tetapi masih belum dapat bayar lagi kezaliman yang kita buat tu, kita punya pahala pula transfer kat dia. Jadi para ulama ketika huraikan hadis tersebut menyatakan dia tak bercanggah dengan ayat Quran yang menyatakan manusia tak tanggung dosa orang lain. Sebab orang yang lakukan kezaliman ni, dia tanggung dosa orang itu, ambil dosa orang itu kerana kesalahan dia sendiri. Sebab dia pergi zalimi orang, dia lakukan kezaliman kepada orang ni, maka hukuman dia, dosa-dosa orang ni akan diberikan kepada dia. Jadi kita kena faham, dalam Islam tak ada dosa warisan. Dia kefahaman dosa warisan ni sebenarnya kefahaman agama luar. Tak ada dalam Islam, tak ada dosa warisan. Kita tak menanggung dosa orang lain. Jadi kena faham bab ni. Jadi sama juga dalam hadis ni, sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa yang sama seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangkan dosa orang yang ikut kesesatan tadi. Memang pada hari kiamat nanti, manusia dia akan saling menyalahkan antara satu sama lain. Ada orang dia akan salahkan, dia kata, kau lah ni yang ajak aku buat kesesatan. Kita manusia yang buat maksiat, kita akan salahkan syaitan. Sebab syaitan ajak kita buat benda sesat. Tapi pada hari kiamat nanti, syaitan akan melepas diri daripada kita. Dia berdosa lah, dia berdosa. Tapi dia melepas diri daripada kita. Dia siapa suruh kita ikut dia? Jadi begitu jugalah kalau kita buat dosa sebab kita ikut orang, maka kita tetap berdosa. Cuma orang tu dia dapat juga dosa sebab ajak orang melakukan kejahatan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, dan Sahih Muslim juga, tapi tak ada dalam buku ni, saya baca, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sesiapa yang memulakan dalam Islam satu sunnah hasanah, maka dia akan mendapat pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengikuti amal tadi selepas dia, min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala orang yang ikut tadi pun. Dan wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Sesiapa yang membuat dalam Islam satu amalan yang tak elok, yang jahat, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang mengikuti selepasnya.
min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangkan dosa-dosa orang yang ikut tadi pun. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena berhati-hati. Jangan kita ajak orang buat kejahatan. Sebab bila kita mulakan benda jahat, benda tak elok, kita memang berdosa. Lepas tu orang ikut, lagi berdosa kita. Sebab tu bahaya sebenarnya bila kita popular ni. Kan zaman media sosial ni kadang-kadang popular menulis sesuatu dan semisalnya. Kita kutuk orang, kita hentam orang, kita fitnah orang. Ataupun macam bulan lepas kita dah sebut bahaya hadis palsu. Kita sebar hadis palsu. Dosa besar dah. Tindakan kita sebar hadis palsu tu dosa besar. Lepas tu orang lain baca hadis tersebut, dia percaya, dia pula pergi sebar. Dan kita pun tak tahu entah berapa kali dah forwarded dah mesej yang mengandungi hadis palsu yang berpunca daripada tindakan kita sebarkan. Maka termasuk juga dalam bab ni. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis-hadis ini secara jelas menunjukkan galakan untuk kita memulakan perkara-perkara yang baik dan pengharaman untuk kita memulakan perkara-perkara yang buruk. Jadi kita kena jadi orang yang berlumba-lumba buat kebaikan. Jadi kalau ada satu benda, kalau kita baca hadis-hadis yang macam ni, hadis yang lain, kenapa Nabi SAW sebut pasal man sanna fil Islam sunnatan hasanah ni, sesiapa yang memulakan satu sunnah yang baik dalam Islam. Dia bukan reka-reka perkara baru, bukan. Dia kisah dia berkaitan sedekah. Yang mana ada satu masa tu perlu sedekah dan ada seorang sahabat, tapi tak ada siapa yang nak sedekah waktu tu. Lalu ada seorang sahabat, dia mula bersedekah. Dan tindakan dia bersedekah tu memotivasi sahabat-sahabat yang lain, mereka pun ikut bersedekah. Jadi itulah apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi kita buat kebaikan ni, kalau kita zahirkan, misalnya kita sedekah, kadang-kadang ada orang dia tengok masyarakat dia kedekut sangat. Kadang-kadang ada orang dia, kenapa kau bagi tahu yang kau sedekah? So dia kata, entah kawan-kawan aku ni kaya macam aku juga, tapi tak nak sedekah. Jadi aku cerita ni sebab nak bagi diorang pun join sama lah. Kadang-kadang ada orang ni bila dia sorang-sorang dia tak nak buat, tapi bila dia nampak kawan dia buat benda baik, dia pun nak ikut. Jadi kita bila ada orang dia zahirkan kebaikan dia, kita janganlah berprasangka yang dia ni riak, tak ikhlas dan semisalnya. Walaupun memanglah yang lebih utama sembunyikan kebaikan kita, tapi kita bersangka baiklah, mungkin dia nak ajak orang lain untuk buat perkara baik yang sama juga. Jadi mudah-mudahan dengan niat dia yang ikhlas tu, dia buat benda baik dan orang lain ikut, maka dia akan dapat pahala juga bila orang lain ikut perkara-perkara kebaikan yang dia lakukan. Okey, kita masuk hadis yang seterusnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Silap pula. Tersilap muka surat. Okey. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila matinya anak Adam, "inqata'a amaluhu," terputuslah amalan dia, "illa min salas," kecuali 3 perkara. Bila kita mati tuan-tuan, dah terputus dah amalan kita, kecuali 3 perkara yang pernah kita lakukan di dunia ini. Pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi 3 perkara kata Nabi SAW, bila kita mati terputus amal kita kecuali 3 perkara ni. Jadi 3 perkara ni sangat penting untuk kita ambil peduli. Kita sedekah jariah, bila sedekah tu kita kena pilih juga kadang-kadang. Kita pilih sedekah yang berpanjangan kesan dia. Kita sedekah untuk orang bina sekolah,
Kita sedekah benda-benda yang benda tu kekal lama dan digunakan dalam tempoh yang lama. Ada orang dia ada tanah, jadi dia wakafkan. Antara caranya diwakafkanlah harta benda. Contohnya tanah, digunakanlah untuk mungkin buka sekolah, buka rumah anak yatim. Maksud benda-benda yang baik lah. Jadi selagi mana digunakan harta yang ditinggalkan tu, maka selagi itulah mengalir pahala kepada orang tersebut, walaupun dia dah mati ratusan tahun. Dia duduk dalam kubur tapi pahala dapat kat dia, sebab dia lakukan sedekah jariah yang berpanjangan macam tu. Kemudian apa lagi dalam hadis ni sebut? Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi hadis ni kenapa diletakkan dalam bab ni? Sebab nak galak kita sebarkan ilmu. Kadang-kadang kita rajin belajar, kita tahu banyak benda, tapi kita tak kongsi dengan orang. Kita ingat ilmu yang kita ajar ke orang, bila orang tu beramal dengan dia, kita dapat pahala hatta selepas kita mati. Jadi betapa banyaknya pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Rasulullah SAW ajar kita Al-Quran. Rasulullah SAW ajar kita semualah daripada segala aspek kehidupan kita. Daripada bab ibadah, bab tauhid, bab akhlak. Semua Nabi SAW ajar kat kita. Setiap kali kita beramal ni, Nabi SAW dapat. Jadi itu kelebihan jadi guru. Kita kadang-kadang kita rasa macam, contohlah kalau kita jadi guru kafar, kita salah lekehnya kerja ni. Tapi kita jadi guru kafar tuan-tuan, kita ajar budak-budak solat. Kita ajar budak ajar satu solat, baca surah Fatihah, ajar dia rukuk, ajar dia sujud. Benda simple je. Dia belajar solat daripada kita dan dia beramal sampai dia tua. Sampai dia mati dia mendirikan solat. Mungkin lepas tahun kita ajar dia mungkin setahun je. Lepas tu kita meninggal dunia. Tapi kesan daripada setahun kita ajar dia sampai dia mati, dia beramal, dia mendirikan solat. Setiap kali dia solat, kita dapat pahala. Setiap kali dia wuduk, kita dapat pahala. Jadi sama juga tuan-tuan, kita dengan anak-anak kita. Kita ada anak-anak kita, kita bagi ilmu kat dia. Kalau kita mampu ajar Al-Quran sendiri, kita ajar sendiri. Kalau kita tak mampu nak ngajar, kita hantar dia ke tempat belajar. Kalau saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, mak saya bukan ustazah lah. Mak saya memang hantar saya pergi ngaji. Lepas tu balik rumah, lepas maghrib kena mengaji kat dengan mak. Mak nak juga kita dengar kita ngaji. Walaupun mak taklah pandai sangat bab tajwid apa, tapi dia nak juga dengar kita mengaji. Kadang-kadang kita malas lah. Apa mak tadi dah ngaji dah kat sekolah ni balik maghrib nak kena ngaji. Abah balik kena lah. Ayah kita tak cakap banyak kita bercakap macam tu memang kena. Mak kita tak buat apa-apa. Tapi bila dah besar kita fikir, ya Allah banyak pahala mak kita. Benda simple je. Sekadar dengar kita baca Quran, hantar kita pergi kelas ngaji, kelas Iqra'. Tapi benda-benda yang kecil tu memberikan kesan sampai kita ke dalam kubur, bermanfaat untuk kita. Jadi rahmat Allah sangat luas. Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sebab tu kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab kadang kita buat amal sikit je, kita ajar sikit je, tapi kita dapat pahala yang berpanjangan sampai kita dah mati. Sampai kita dah mati. Jadi para ulama menyatakan bahawa hadis yang kita baca tadi, terputusnya amalan kecuali 3 perkara, ini menunjukkan bahawa amalan orang mati terputus dengan kematiannya, kecuali pada 3 perkara ini, kerana orang tadilah sebab untuk berlakunya benda tu. Sedekah jariah, barang yang disedekah tu masih digunakan, maka selagi mana digunakan dia mendapat pahala. Begitu juga ilmu. Dan anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi dalam hadis ni juga menunjukkan bahawa doa sepakat para ulama sampai kepada si mati. Begitu juga sedekah. Jadi ini semua perkara yang ada benda-benda yang kita buat untuk kita nak sedekahkan pahala pada si mati, atau dalam bahasa kita kadang kita sebut hadiahkan pahala, sedekahkan pahala, lebih kurang maksudnya ada benda yang ulama khilaf. Tapi tentang doa ulama sepakat, kalau kita doakan sampai. Sedekah bagi pihak
ibu bapa kita. Ada hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sampai. Kita lunaskan hutang ibu bapa kita. Sampai. Ada pun amalan-amalan lain, misalnya membaca Al-Quran. Kan kalau dalam masyarakat kita, sebab tu dalam masyarakat kita popular, kalau berita kematian je kita baca Al-Fatihah. Kalau orang tanya benda tu sunnah ke tak, saya jawab tak sunnah. Maksudnya benda tu Nabi SAW tak ajar. Nabi SAW tak ajar. Sebab yang Nabi SAW ajar, bila berlaku kematian, istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu doakanlah si mati. Tapi adakah benda tu salah? Maka ulama' berbeza pendapat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun membaca Al-Quran dan menjadikan pahalanya untuk si mati, maka menurut mazhab Asy-Syafi'i dan majoriti ulama', maka ia tidak sampai kepada si mati. Ini pendapat dalam Imam Asy-Syafi'i berpendapat benda tu tak sampai. Tetapi ulama' mazhab Asy-Syafi'i yang terkemudian, mereka kata sampai. Jadi memang ada perbezaan pendapat lah dalam perkara ni. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang tak setuju amalan kita baca, kenapa nak sebut Al-Fatihah, Al-Fatihah, sebab benda ni lah. Mereka yang menyatakan tak sampai sebab mereka kata tak ada. Memang tak ada pun nas daripada hadis Nabi SAW tentang perkara ni. Manakala ulama' yang kata sampai, mereka kata benda ni dikiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah sampai, kita sedekah duit kita, bukan duit mak kita. Kalau duit mak ayah kita, memanglah dapat pahala kat mak ayah kita. Tapi duit kita, kita sedekah duit kita, kita niatkan, ya Allah, pahala sedekah ni untuk mak ayah kita. Niat kita macam tu. Jadi ulama' yang menyatakan bacaan Quran dan ibadah lain pun sampai pahala kepada si mati, mereka kata kalau sedekah sampai, kenapa bacaan Quran tak sampai? Jadi penghujahan dia macam tu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa dia, seorang ulama' mazhab Asy-Syafi'i, dia huraikan lagi. Dia kata kalaulah dimaksudkan sampai pahala ni, maksudnya seorang yang membaca Al-Quran itu menghadiahkan pahala itu bi'ainihi, maksud dia yang hadiahkan pahala tu kepada si mati, memang mustahil benda tu. Sebab pahala untuk seorang tu adalah berdasarkan amalan dia. Dan orang tu macam mana dia nak hadiahkan pahala sedangkan dia tak miliki pahala tu? Pahala tu milik Allah. Allah yang bagi. Jadi dia kata yang dimaksudkan dengan menghadiahkan pahala ni ialah seseorang bila dia buat satu amalan, misalnya kita baca Al-Quran, lalu kita kata, ya Allah, jadikanlah pahala bacaan ini untuk si fulan bin si fulan. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan Al-Quran ini untuk ibu bapa kita. Dan ini ittifaq sampai. Sebab apa? Ini doa. Kita dah sebut tadi, salah satu daripada perkara yang sampai kepada si mati ialah doa anak yang soleh. Dan sebenarnya bukan terhad pada doa anak saja, doa semua orang. Sebab doa memang jelas sampai, sebab tu ada pensyariatan solat jenazah. Jadi untuk keluar daripada khilaf, kita pegang pendapat kata bacaan Al-Quran sampai kepada si mati. Jadi untuk keluar daripada khilaf, maka bila kita baca tu, kita doa lah kepada Allah. Misalnya lepas kita baca Quran, kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah ini kepada si fulan bin si fulan. Maksud kita doa. Sebab doa ulama' sepakat sampai. Jadi lepas tu Allah nak bagi macam mana pahala tu sepenuhnya kepada si mati ke apa, tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang kerja kita ialah kita mendoakan. Jadi nak keluar daripada khilaf benda ni sampai ke tak sampai, kita doakan. Lepas kita buat satu amalan, kita nak bagi supaya orang yang dah mati ni pun dapat pahala tu juga, kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni rahmat dia luas. Rahmat dia luas. Jadi tak perlu nak bergaduh-gaduh sangat perkara ni. Memang khilaf di kalangan ulama'. Jadi siapa yang nak buat macam baca Al-Fatihah untuk si mati, tak ada masalah. Tapi siapa yang tak nak pun tak ada masalah. Sebab tu bukan benda yang dinaskan dalam hadis. Azan dulu ke?
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد والوسيلة والفضيلة وأعصم مقام محمود الذي رضيت بلا رب بإسلام دين وصلى على محمد وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam hadis yang seterusnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu sekaligus. Yantazi'uhu minal ibad. Dia tidaklah mencabut ilmu itu daripada hamba-Nya sekaligus, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan menarik para ulama, iaitu mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang alim, tidak ada lagi orang-orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, lalu manusia menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Fasu'ilu, lalu orang-orang yang jahil itu ditanya tentang sesuatu perkara, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi bila dicabutkan ilmu, antara petanda hari kiamat ialah terangkatnya ilmu. Bagaimana diangkatnya ilmu? Dengan berleluasanya kejahilan, dengan matinya ramai para ulama. Ilmu bukan diangkat dengan cara tiba-tiba hilang daripada kitab, bukan macam tu.
Bukan juga diangkat dengan cara tiba-tiba orang yang alim tiba-tiba jadi bodoh, jadi jahil. Bukan macam tu. Sebaliknya dimatikan orang alim, lalu yang tinggal ialah orang-orang yang jahil, yang mengeluarkan fatwa sesuka hati mereka tanpa ilmu. Lalu orang-orang yang memberikan jawapan tanpa ilmu, memberikan fatwa tanpa ilmu, mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi sebab tu bila kematian ulama, kadang-kadang sedih kita bila ulama mati baru kita kenal dia. Baru kita kenal karya-karya dia. Jadi itu merupakan petanda bagaimana ilmu diangkat dengan kematian orang-orang yang berilmu. Kita masuk muka surat 33 bab yang baru. Kita baca beberapa ayat Al-Quran saja untuk kemudian kita solat Isyak. Mengajak kepada kebaikan dan petunjuk, tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125. Saya baca sepenuhnya lah ayat dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Dengan apa? Dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Dan berdebat. Dalam perdebatan pun Allah Subhanahu wa taala suruh kita berdebat dengan cara yang baik. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam menghuraikan ayat ini, dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyeru para makhluk, para manusia kepada Allah dengan hikmah. Imam At-Tabari menyatakan, apakah maksud hikmah? Hikmah ialah ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Hikmah ni ialah apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab dan as-sunnah. Kemudian maksudnya kita seru manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menyeru manusia dengan ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dalam Alkitab dan Sunnah, dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian disuruh untuk menyeru manusia dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Apa maksud nasihat yang baik? Dengan menerangkan kepada dia tentang amaran Allah Subhanahu wa taala, tentang dosa, pahala, tentang syurga neraka. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah yang seimbang. Dia memberikan harapan kepada manusia, dalam masa yang sama memberikan amaran kepada manusia juga. Kadang-kadang ada orang kata, janganlah cakap-cakap pasal neraka, nanti orang jauh daripada agama. Tak, bukan macam tu. Cuma janganlah juga kita bercakap pasal neraka je sampai orang rasa Islam ni agama yang asyik hukum. Kena seimbang. Cerita pasal dosa, cerita pasal pahala, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka. Itu dakwah Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh berdebatlah kepada mereka dengan perdebatan yang baik, dengan hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Walaupun perdebatan, kita kalau perdebatan kita menegaskan hujah kita, kadang-kadang kalau kita tengoklah debat-debat yang berlaku pada zaman sekarang, kadang-kadang meninggikan suara. Jadi Allah suruh berdebat. Jadi berdebat tak salah, tapi tetap juga dengan cara yang terbaik, dengan penuh kelembutan, dengan menggunakan bahasa yang elok. Dalam surah Al-Ankabut ayat 46 Allah sebut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh berdebat dengan cara yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika suruh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam untuk ajak Firaun. Firaun tu tuan-tuan jahat sangat.
Sejahat-jahat iblis, sejahat-jahat syaitan, syaitan tak mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Fir'aun dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi dalam surah Taha ayat 44, Allah suruh Nabi Musa dan Harun, Allah kata apa? Faqula lahu qawlan layyina. Kamu berdua sebutlah, berkata-katalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Jahat-jahat Fir'aun tu pun Allah Subhanahu Wa Taala suruh berlemah lembut, menyerunya dengan cara yang baik. Jadi dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan, kita dah dengar tadi kan kelebihan-kelebihan ajak orang pada kebaikan, maka kita ajak dengan cara yang elok. Bukan pergi sindir dia, bukan pergi maki dia, pergi bagi gelaran tak elok kat dia. Dan yang paling-paling utama kita ajak kepada kebaikan ialah anak-anak kita lah. Anak-anak kita. Kadang-kadang kita bila marah anak kita buat satu benda salah, memang salah dia buat, tapi kadang-kadang kita marah, kita sebut perkataan yang tak elok kat dia. Anak kita ni lagi jahat ke daripada Fir'aun? Cuba kita fikir balik. Anak-anak kita ni lagi jahat ke daripada Fir'aun? Fir'aun yang jahat tu pun Allah suruh berlembut. Jadi begitu jugalah dengan anak-anak kita. Jangan sebut perkataan yang tak elok. Pukul tu biarlah jadi alternatif yang terakhir. Bila kita lihat tak ada jalan lain dah, itu pun pukul tu memang dengan niat mendidik, bukan nak melepaskan kemarahan. Sebab tu bila Nabi SAW suruh kita, suruhlah anak kamu solat apabila dia sudah sampai 7 tahun. Dan bila sampai 10 tahun dia tak nak solat, pukul. Ingat 7 sampai 10 tahun tu lama. 3 tahun kita didik tanpa henti. Dia tak solat, kita tak pukul. Bila 10 tahun, maksudnya 3 tahun kita didik tanpa henti tu, barulah kita boleh gunakan cara yang sedikit keras. Itu pun pukul untuk mendidik, bukan untuk lepaskan kemarahan kita. Kalau tengah marah, Nabi SAW ajar, dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Nabi SAW ajar, bila seseorang marah, apa Nabi SAW buat? Nabi kata, bila seseorang marah, hendaklah didiam. Kita kadang-kadang anak itu buat satu kesalahan, kita marah, patut marah. Tapi kalau kita rasa kemarahan kita tu dah macam out of control, dah tak terkawal, baik kita hold dulu. Sebab takut nasihat yang baik akan bertukar jadi kita mencederakan emosi dia. Benda yang boleh selesai cara baik, tapi kita pergi buat dengan cara yang buruk. Nauzubillah min zalik. Jadi antara perkara penting jugalah bila kita tegur anak kita, jangan malukan dia. Kalau boleh jangan depan orang ramai. Jadi ni satu fenomena tak baiklah saya tengok sekarang popular kat media sosial, TikTok, Facebook. Marah anak, rakam. Lepas tu upload dekat media sosial. Apa benda ni? Benda isu anak kita dengan isteri kita, isu dalaman keluarga, kita settlekan. Kita marah anak kita, dia nangis kena marah. Saat saya tengok video tu, bapak dia marah, anak ni sangat taksub lah dengan K-pop ke apa kan, yang dari Korea tu, kumpul gambar lah semua. Tak apalah, bapak dia sampai bakar benda tu. Tak apa, tak ada masalah. Mungkin bapak dia rasa itu cara yang terbaik. Tapi dirakam. Saya tak tahu siapa yang rakam, mak dia ke apa, dirakam saat tu. Budak tu nangis, budak tu pergi kat tempat bapak dia bakar buku, album K-pop dia tu, sambil nangis dia kumpulkan balik. Saya kata, kenapa nak rakam? Yang rakam tu ahli keluarga jugalah. Kenapa nak rakam benda ni? Benda yang elok, memanglah budak tu sedih, mungkin dia marah dengan ayah dia, tapi benda tu boleh selesai kejap je. Tapi bila dirakam, benda tu memalukan. Satu Malaysia, satu dunia boleh nampak. Nanti adalah orang yang akan hasut. Dia akan keluar, tak sepatutnya si ayah buat macam tu kat anak. Sebab apa? Sebab kita pergi dedahkan kepada umum apa yang kita lakukan kepada anak kita. Tak boleh macam tu. Kita pun tak suka orang malukan kita, maka begitu jugalah anak-anak kita. Jadi dalam ayat ni Allah suruh seru dengan hikmah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, dia menyatakan hikmah itu ialah apabila seseorang melakukan perkara yang patut, perkara yang betul dengan cara yang betul. Fa'ala ma yanbaghi ala al-wajhi allazi yanbaghi. Dia buat perkara yang betul dengan cara yang betul, fil waqti allazi yanbaghi, pada saat yang betul juga.
Jadi maksudnya kita nak seru orang, kita nak ajak orang, nak didik anak-anak kita, nak tegur orang, suruh orang tinggalkan maksiat, gunakan cara yang betul, perkataan yang betul, dan pada waktu yang betul. Kadang-kadang ada orang dia buat kesilapan, kita terpaksa pejam mata kejap, tunggu saat yang sesuai untuk kita cakap dengan dia. Sebab mungkin dia tengah emosi ke apa, kalau kita cakap waktu tu, dia akan out of control, marah. Kita tunggu waktu yang sesuai untuk kita bercakap dengan dia. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita akan sambung ayat yang seterusnya yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang perkongsian ke atau persoalan ke? Daripada kaum ibu ada soalan? Tak ada. Kaum bapa tak ada? Ada? Tuan, tak ada. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.